Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita cuti lama. Cuti 2 minggu ya. Okey. Dia satu ada lupa lah. Tak sambung. Kita sambung kajian kita daripada Syarhus Sudur bi Tahrimi Raf'il Qubur, iaitu membicarakan tentang haramnya meninggikan tanah perkuburan ataupun meninggikan kubur dan membina binaan di kawasan perkuburan yang dikarang oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Kita dah melewati lebih separuh daripada tulisan beliau, yang mana seingat saya pada sesi yang lalu kita berhenti ketika mana mengulas perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah, ya Fatimah binti Muhammadin la ughni anki minallahi syai'an, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Maksudnya, wahai Fatimah binti Muhammad, sesungguhnya aku tidak dapat menolong kamu sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di mana perbahasan ini rentetan daripada penjelasan Al-Imam Syaukani, larangan meninggikan perkuburan dan larangan membina binaan di atas kubur, menghias kubur dan sebagainya. Kemudian beliau menjelaskan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang wajib kita cintai, yang wajib kita hormati, yang wajib kita sayangi, yang wajib kita ikuti, sendiri pun melarang kita daripada meninggikan sebarang perkuburan, bahkan melarang kita daripada menjadikan kubur baginda sebagai wathanan. Wathan iaitu berhala. La tattakhidhu qabri wathanan yu'bad. Jangan kamu pilih dan jadikan kuburku sebagai berhala untuk kamu semua sembah. Ini larangan daripada Nabi SAW sendiri. Okey. Begitu juga dalam hadis-hadis yang lain, hadis-hadis yang lalu yang telah kita baca, Abul Hayyaj Al-Asadi daripada Ali bin Abi Talib, beliau menceritakan bagaimana Ali mengutus beliau untuk menghancurkan segala bentuk berhala dan juga binaan-binaan yang didirikan di atas tanah perkuburan. Dan Ali ibn Abi Talib, beliau menceritakan kepada Abul Hayyaj, aku juga diutuskan oleh Nabi SAW untuk melakukan tugasan yang sama. Maka tuan-tuan dan puan sekalian, kalau Nabi SAW sendiri yang perintah hal ini dan Nabi SAW sendiri yang larang, sedang Nabi lebih layak untuk dimuliakan, apatah lagi kubur-kubur manusia pada hari ini, mereka bukan Nabi.
Mereka bukan Nabi. Bahkan wallahu a'lam, dia kata kubur ni kubur wali, kubur ni kubur wali. Wallahu a'lam, kita tidak mengetahui. Kita tak kata orang tu bukan wali, kita tak kata orang tu tok wali. Ini satu lagi masalah orang kita dalam menilai siapakah wali-wali ni. Tok wali ni siapa? Tok wali ni tu. Okay, kita panggil tok wali kan. Wali itu maksud apa wali? Maksud wali ni, wali ni asal perkataan Arab wala. Okey, wala al-wilayah. Maksudnya yang dekat, yang dicintai, yang dipelihara. Itu maksud wali, al-wilayah. Jadi wali ni prinsip dia mudah. Di dalam surah Yunus Allah Subhanahu wa taala sebut ayat 62 hingga 63. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ayat yang ke-62 hingga 63 surah Yunus. Jadi erti wali ini mudah. Kata Allah Subhanahu wa taala, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dia tidak ada di dalam hatinya perasaan-perasaan takut kepada manusia, dan juga tidak ada di sana perasaan-perasaan yang sedih disebabkan takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala ke atasnya. Allah cerita macam mana boleh ada perasaan tak takut kepada makhluk-makhluk selain Allah. Macam mana boleh berlaku wujud di dalam hati dan perasaan mereka sifat-sifat tidak terlalu bersedih. Maksudnya tidak merasa Allah mampu dah aku, teruknya aku. Merasa kecewa dengan ketetapan dan ketentuan Allah. Allah sebut seterusnya ayat yang ke-63, alladzina amanu wa kanu yattaqun, iaitu mereka yang beriman dan mereka yang bertakwa. Syarat nak jadi tok wali ni mudah. Iman dan takwa. Siapa berasa dia beriman, dia bertakwa, hang tok wali ya. Tu je cerita dia. Dia bukan nak perlu ada pelantikan, nak berserban besar, nak balut kono ni, tak ada. Beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa. Iman merujuk kepada sesuatu yang bersifat kepercayaan, akidah secara khususnya. Takwa itu merujuk kepada konsep takwa adalah melakukan apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Cukup lah. Sebab itu para ulama bila dia membicarakan tentang hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala ni ada 3 kategori. Satu, bila membahaskan tentang perkataan wali tu, di sana ada aulia Allah, di sana ada aulia syaitan. Wali Allah dan wali syaitan. Okay. Wali Allah ni, para ulama seperti yang diulas oleh Syekh Salih ibn Fauzan Al-Fauzan ketika mengulas syarah aqidah At-Tahawiyah karangan Abu Ja'far At-Tahawi. Okey. Karangan Abu Ja'far ini antara kitab aqidah yang paling penting dan paling luas perbahasannya, antara yang paling luas perbahasannya, yang merangkumi boleh dikatakan hampir keseluruhan isu-isu akidah, permasalahan akidah. Karangan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Ini ulama kurun ke-3 Hijrah. Kedua Hijrah. Susun dalam bentuk ringkasan. Tapi datang ulama-ulama yang selepas daripadanya ramai, antara yang masyhur Ibnu Abil Izz, ulasan yang paling masyhur sekali Ibnu Abil Izz, dan juga yang kontemporari ini Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan juga mengulas kitab tersebut. Tak apa, ini satu ilmu manfaat untuk kita. Jadi kata beliau, wali Allah ni, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ada 2 kategori asal. Satu, wali yang total. Satu lagi, dia berhadapan dengan 2 situasi. Dalam keadaan tertentu dia dekat dengan Allah, dalam keadaan tertentu dia jauh daripada Allah, iaitu seorang Muslim yang melakukan kemaksiatan.
yang menderhakai perintah Allah. Dari satu sudut mereka adalah wali kerana syahadah mereka. Kerana mereka mengakui mereka Islam. Aku beriman pada Allah. Aku tak tinggal mayang. Tapi kadang-kadang aku tikar nombor ekor. Kan selalu. Tikar nombor ekor. Kadang-kadang je, kan selalu. Nampak? Kadang-kadang je aku pergi buat maksiat ni. Kadang-kadang je aku pergi karaoke ni. Kadang-kadang aku pergi. Tapi hari aku mayang betul. Aku mayang cara sifat solat Nabi. Campur. Dan ini berlaku pada hari ini dalam kategori dalam kebanyakan masyarakat kita pada hari ini. Hal ini yang berlaku. Seorang Muslim yang mana dia melakukan maksiat, dia wali apa tidak? Dia wali dari satu sudut yang lain dia bukan wali. Adapun wali yang total ini, para malaikat, para anbiya, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, kemudian mereka-mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka semua ni adalah wali-wali Allah. Kesilapan-kesilapan dalam kehidupan mereka yang mereka susuri dengan taubat, mohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah wali Allah. Jadi jangan nak berasa susah. Ini masalah-masalah seperti ini yang menyebabkan manusia ini mereka berasa ada gap, satu hubungan yang jauh antara mereka dengan ilmuwan-ilmuwan, antara mereka dengan ustaz, antara mereka dengan ulama-ulama. Oh, kami ni maqam kami di mana? Salam. Ustaz duk mengajar ni pun tak boleh jamin syurga ke? Mana boleh kita kata oh aku syurga insya-Allah. Tengok lalu. Yang tu yang nak buat karut tu. Tak ada siapa pun di atas muka bumi ini kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni umat Muhammad ini, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi datang, apa yang disampaikan oleh Nabi adalah wahyu. Yang Nabi sebut Abu Bakar ahli syurga, Umar ahli syurga, 10 orang dengan syurga tu, itu adalah wahyu, tu cerita lain. Selain daripada wahyu, tak ada siapa pun boleh menyatakan aku ahli syurga. Tak ada seorang pun sahabat Nabi tiba-tiba mengaku aku adalah ahli syurga kecuali selepas Nabi maklumkan kepada dia. Kalau Nabi tak maklumkan, mereka pun tak berani kata. Nampak? Jadi tiba-tiba kita pada hari ini nak tawarkan syurga kepada orang, nak duk cerita kata kita ni ahli syurga, kita wajib mengharapkan syurga. Kita wajib mengharapkan syurga Allah Subhanahu wa taala, balasan Allah Subhanahu wa taala. Kita tak boleh kata kita nak ilah tulis firdaus. Ya, lagu apa? Lagu orang ni ilahilah stulil firdaus ahla apa ni? Si ahla wala aqwa ala naril jahimi. Maksudnya wahai Tuhanku, aku ni tak layak nak masuk syurga. Tapi aku takut neraka. Lah. Tapi habaq kata aku tak layak. Orang minta doa ke Allah Subhanahu wa taala, minta bagi masuk syurga, ya Allah aku nak masuk syurga ni, aku nak ni. Kalau tidak, sahabat Nabi depa tak duk gelut nak pergi duk tanya Nabi, ya Rasulullah, apa amalan hak boleh masuk syurga tu? Apa amalan hak boleh masuk syurga tu? Tanya mereka tu direct. Nabi pun cerita ni rukun Islam. Ada dalam situasi yang lain Nabi cerita amalan ini, ada situasi yang lain Nabi cerita amalan ini, berdasarkan keadaan karakter seseorang. Ini adalah cara dia. Bukan kita sebab tu sahabat bila dengar Nabi cerita pasal neraka, ya Rasulullah macam mana ni? Pakak-pakak balik sedih, pakak balik takut. Pasal apa? Aku ni takut jadi neraka . Tak mau pasal nak jadi ahli syurga. Kita ni nak abang, aku tak layak. La ilaha illallah. Kita bukan kita suruh pergi cerita kat orang kita ahli syurga. Kita nak kena cerita kita mengharap syurga Allah Subhanahu wa taala. Mesti mengharap syurga Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi tak bimbanglah orang dah abang kau untuk wali ni, aku buat makam untuk wali ni, gambar wali kan orang tempel ni gambar di rumah. Buat gambar. Ada gambar. Semua wali-wali dia daripada tu bersanad lah. Wali dia bersanad. Tak apa dia bersanad kat mana pun baik pergi kat dia. Dia berwali, gambar-gambar wali apa semua ni gantung kat rumah.
Alhamdulillah, dulu tahun berapa dulu rumah saya terbakar semua, tinggal hak ni tak terbakar. Ada kerak tu. La haula wala quwwata illa billah. Lepas tu orang pun pakat belilah, pakat fotokopi lah gambar tu. Nak pi buat bagi warna tak erti. Pi kat Cina, Cina pandai buat. Cina boleh buat duit. Jadi ini cerita yang tersebar luas di dalam masyarakat kita. Kita tak nafikan mungkin ada yang gantung untuk tujuan lain, kata wallahu alam, tapi saya bercakap tentang orang yang menggantungkannya dengan wujud di sana kepercayaan yang tertentu. Seperti akidah, oh tengok muka wali ni masa gaul, masa lahir iman. Mana ni Allah Subhanahu wa taala suruh kita baca Quran. Nabi suruh kita baca Quran, Nabi suruh kita hayati Quran. Nabi SAW tak pernah pun suruh sahabat-sahabat ni, hampa aku duduk diam tak lukis muka aku. Sagi umat akan datang ni. Bukan orang tak erti melukis zaman Nabi. Orang dah ramai pandai melukis. Bahkan di rumah Nabi SAW ada permaidani apa? Ada cadar apa yang ada lukisan dan gambaran. Awak Nabi tak suruh lukis muka aku. Duduk gini ya. Nabi tak suruh lukis, tak suruh pasing-pasing semua. Kalau tidak kan senang sampai wajah Nabi pada kita. Setidak-tidaknya lakaran, ketinggian ni Nabi, satu tugu Nabi SAW. Kalau orang yang mulia seperti itu pun tak pernah ada wujud gambar dan lakaran wajahnya sampai kepada kita pada hari ini, kita nak duduk muka kita, hidung dalam rongok. Maksudnya kita bukanlah mereka. Taklah maksudnya bukanlah mereka elok. Muka-muka tak elok, tak ingat pun tak apa. Abang bagi itu beza antara kita dengan. Saya bagi contoh bagi lebih sikit bagi kita ingat. Bukanlah nak kata gambar-gambar ni dia tak elok ke apa, yang tu baik kat depa lah. Saya cuma nak bandingkan kedudukan Nabi SAW dengan kita yang pada hari ini. Sebab apa? Sebab manusia pada hari ini dia mudah tertipu dengan perkataan wali tu. Sangat mudah tertipu dengan perkataan wali. Sebab tu dia membawa kesan kepada amalan-amalan yang boleh membawa kepada syirik, khurafat secara berpanjangan dalam kehidupan dia. Memadai dengan dia melantik, depa yang lantik. Kadang-kadang ada dia lantik dari dah dari pun jadi wali pun dah. Pasal dia dah wali. Ni embuih orang ni. Saya tak kata orang yang jampi orang tu semua mengaku wali, tak. Ada orang tertentu. Yang dia mengaku, kata dia adalah ni, kemudian dia telah bermimpi berjumpa dengan ni. Nabi habaq kata dia tu tak betul, Nabi habaq kata ni tak betul, tok guru aku dah habaq kata ajaran tu tak betul. Senang nak buat lagu tu, kira kita mimpi ya semua. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa yang dibuat bila orang yang macam ni berada di atas muka bumi pada hari ini, kemudian apabila dia meninggal dunia, gambar-gambar dia pun disebarkan dalam masyarakat, mewujudkan di sana satu kepercayaan. Percayaan kata nilah dia, akan wujud di sana pemujaan yang berlebih-lebihan. Sebab saya pernah tengok ada beberapa rumah yang kita pergi tu, tengok tu dia gantung gambar ni, kita suruh cabut barang. Nak buat apa? Bubuh gambar yang banyak-banyak tu, dia dah wali. Wali satu, wali apa dan seterusnya. Bahkan ada pula satu rumah tu saya pergi, gambar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dia kata apa dia ni gambar bila pula Syekh Abdul Qadir ni tengok gambar. Dia buat lakaran muka. Jadi ini semua benda-benda yang tak pernah dituntut pun di dalam Islam untuk kita lakarkan wajah-wajah ni. Sewajarnya kita dianjurkan membaca Al-Quran. Kita dianjurkan memanfaatkan ataupun mempraktikkan Al-Quran di dalam kehidupan kita, mempraktikkan hadis-hadis Nabi SAW di dalam kehidupan kita. Jadi tu saya katakan tadi bila saya sebut pasal wali tadi ni. Wali secara besarnya dia ada dua kelompok, wali Allah, wali syaitan. Wali Allah ni dia ada dua. Satu wali yang bersifat total ni malaikat, para rasul, kemudian orang-orang yang benar-benar mereka beriman dan bertakwa kepada Allah. Okey, kedudukan kita kena faham ini saya susun dari sudut kedudukan ni. Kedudukan para malaikat, kedudukan para nabi, kemudian baru ni para wali. Kata al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, "Wa nahnu la nufaddil ahadan minal awliya ala ahadin minal anbiya."
kami ahli sunnah wal jamaah ni sama sekali takkan memuliakan seorang pun daripada wali melebihi seorang pun daripada Nabi. Wali itu tak kedudukan yang rendah daripada Nabi. Sebab tu bila Syiah mereka puja Khomeini, puja Imam 12, mereka lebih tinggi daripada Nabi, lebih tinggi daripada malakul muqarrab, malaikat yang dekat dengan Allah, maka akidah ini membawa kepada kekufuran. Ini adalah kesepakatan ahli sunnati wal jamaah tanpa khilaf. Kedudukan Nabi lagi tinggi. Sebab tu bila ada amalan-amalan tertentu tau dengan hadiah-hadiah yang palsu. Siapa buat amalan ni, pahala dia menyamai pahala sekalian para nabi. Itu dia. Ada saja amalan-amalan yang kita tengok dia cerita amalan tu melebihi pahala para nabi, melebihi pahala para malaikat. Yang tu amalan yang paling karut. Bukan amalan tu karut, kelebihan tu hadis tu. Mungkin amalan tu betul. Contoh orang ni dia nak anjur, tujuan dia baik, dia nak anjur orang buat amalan tersebut. Dia kata macam mana aku nak buat ni? Dia buat hadis palsu. Macam orang abad macam makan terung lah. Makan terung kan. Kalau ikut hadis sahih tu Habatus Sauda kan. Apa dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bihabbatis sauda fa innaha shifaa'un likulli da'il lasam. Lazimilah kamu, tetaplah kamu dengan Habatus Sauda, dia pengubat segala penyakit kecuali mati. Mai dia ni dia kata aku nak menega. Nak menega terung. Dia ada terung ya, kebun lain Sauda tak ada. Jadi dia tukar Habatus Sauda tu menjadi terung. Alaikum bil bazinjan fa innaha shifaa'un likulli da'il lasam. Lazimilah kamu, tetaplah kamu dengan terung, sesungguhnya ia pengubat segala penyakit kecuali mati. Habis sakit orang habis. Orang ni. Jadi itu benda tu memang berlaku. Ada orang yang buat tentang hadis tentang bubuk, pasal dia jual bubuk. Dia berdasarkan kepentingan. Ada orang yang buat hadis tentang kelebihan burung, pasal nak tarik minat pemerintah pada ketika tu yang suka ini burung. Macam-macam ini berlaku. Tentang ayam dan sebagainya lah. Begitu juga pada hari ini pun orang nak jual, orang nak komersialkan barang-barang mereka buat sebahagian daripadanya mereka tanpa meneliti kesahihan kedudukan hadis, mereka sebarkan. Benda-benda ni banyak berlaku. Yang menjadi mangsa adalah orang-orang awam. Wallahu a'lam. Jadi itu satu. Itu aulia Allah saya katakan tadi yang total. Dan jangan kita tertipu pada kelebihan-kelebihan beramal dengan sesuatu amalan yang mana kelebihannya menyamai sekalian para nabi, menyamai para malaikat, yang tu sudah tentu kelebihan tu tipu dan palsu. Sebab tidak ada seseorang pun yang dapat memiliki ganjaran pahala yang melebihi para nabi ataupun para malaikat. Malaikat ni la ya'suna ma amarahum. Dia takkan lakukan maksiat ke atas, yakni takkan menderhakai segala perintah Allah. Bahkan dia akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar ketaatan. Jadi ini kaedah, kaedah kita nak kenal hadiah-hadiah yang palsu. Wali yang kedua yang separuh-separuh, yang mana pada masa tertentu dia beriman, pada masa tertentu dia fasik. Kalau kafir tu dia termasuk dalam aulia syaitan, wali-wali setan. Okey, ini adalah pembahagian wali yang digambarkan. Dan pada masa yang sama juga bila ulama bahaskan tentang wali, topik yang penting juga tentang karamah wali. Keramat ni betul. Tapi keramat kita tu yang tak betul. Ni dia aku pergi buat tu keramat ni. Ada satu tempat keramat di Penang, Nagor apa nama? Di jalan Chulia Street. Dia ada satu keramat. Saya pernah pergi masuk tempat tu. Saya teringin nak tengok. Saya pergi masuk. Bila saya masuk dalam tu, saya kata, sini ada apa ni tuan? Oh, dia kata sini ini keramat ni, kalau cik nak menazak apa-apa ke? Ya. Inilah kita ni duk tengkap benda-benda yang duk mengkelai tak habis-habis lagi pasal politik. Ini benda syirik. Hukum Allah yang paling besar sekali adalah tauhid, akidah.
menjauhkan syirik itu hukum Allah yang paling besar. Nombor satu, tujuan diutuskan para nabi dan rasul itu untuk memperbetulkan akidah manusia, untuk menjadikan semua manusia mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah dan menjauhkan syirik. Hak ni paling besar ni yang kena pergi roboh, hancur memang tempat-tempat yang lagu ni. Kenapa orang tak bercakap? Kurang bercakap. Pasal apa orang politik kurang mengulas isu-isu ni? Hampa duk pergi menazak juga ke? Tanya aja. Bukan kata kat depa, tanya aja. Kalau kita ni, di mana perasaan benci kita kepada hal-hal dan isu-isu seperti ni, isu akidah, isu tauhid? Orang tak ambil bab pasal apa? Kan ada kepentingan politik kan? Jadi ini masalah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Apabila hukum Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar ini tidak didahulukan. Saya masuk tempat tu, saya pergi tengok. Tak ada dia apa. Di situ ada kubur. Di situ juga ada tanah daripada kubur di India tu. Dia bawa mai ni. Tak tu tanah itu. Lepas tu orang nak pergi menazak itu. Nak buat kenduri apa-apa ke, nak buat nombor ekor ke, nak bagi kedai maju ke, hati-hati. Oh, wali. Ni cerita wali ni, cerita pasal wali ni. Wali ni dah mati, tanah kubur tu ambil buat mai sini. Dia jadi berkat. Dia jangan main-main. Banyak ni duk ada tu. Rasmi tu. Bukan tempat-tempat yang bergerak secara haram semua. Yang duk pergi adalah orang Islam kita. Jadi benda-benda seperti ni sangat banyak. Pasal apa dia boleh wujud kepercayaan seperti ni? Keramat tadilah. Dia pasal salah faham. Dia berkata ni keramat. Keramat ni sebenarnya kalau yang dinyatakan di dalam Al-Quran sangat jelas. Kisah yang berlaku kepada Maryam contohnya. Apabila fadakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab fawajada 'indaha rizqa qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Sesungguhnya apabila Zakaria masuk ke dalam bilik Maryam, Zakaria akan bela Maryam, dia letak dalam satu bilik. Kemudian Zakaria mendapati ada di sana rezeki, makanan. Kemudian Zakaria bertanya, macam mana dapat makanan ni? Anna laki hadha? Qalat huwa min indillah. Makanan datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan rezeki tanpa disangka-sangka. Nampak? Jadi daripada ayat Al-Quran inilah dibahaskan tentang karamah yang Allah berikan pada wali-wali, pada orang yang dekat hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Berlaku pada sahabat-sahabat Nabi banyak, berlaku kepada Umar, berlaku kepada Abu Bakar, berlaku kepada ni. Karamah ni daripada banyak sudut. Kita jangan kira karamah ni orang tikam tak lut. Ini masalah duk fikir benda-benda tak cerdik dulu tu. Ilmu kebal. Tikam tak lut. Aksiden kereta semua hancur, dia duk elok Dia kira karamah. Masalah penilaian karamah tu tak kena. Kita jadikan benda-benda tu, ni karamah ni keramat ni keramat ni. Benda tu tak boleh. Karamah ni dia bukan satu benda yang sebagai satu i'lan untuk disebarkan kepada umum, untuk dikongsi bersama. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita salah satu cara strategi yang digunakan oleh sebahagian daripada golongan-golongan tarikat ni, sebahagian daripada golongan-golongan tarikat ni, apa cara mereka guna? Cerita pasal karamah tok guru mereka. Tok guru ni dia hebat lagu ni, dia jadi lagu ni, dia boleh ni, dia boleh tahu. Dia boleh tahu tu, kalau kita mai tu tahu yang hantar ni wajib ni. Ya, Allah, kita mengaji dulu kita tahu. Ustaz-ustaz kita juga cerita kita cerita balik. Ni dia ni tak ni lagi, ni tak ni. Tahu dah. Hamai nak buat apa? Ni. Benda-benda lagu tu yang dijadikan bahan penceritaan, yang menyebabkan orang, tak boleh buat, jangan main tu. Hang nak pergi kat dia, hang kena elok.
Jadi dia jadi satu benda yang menakut-nakutkan. Jadi menyebabkan orang meletakkan kepercayaan. Tok guru saya ni, dia jumpa dengan Nabi, Nabi salam dengan dia, Nabi peluk dia. Nabi mengaku dia adalah orang yang terbaik pada umat ni. Subhanallah, kita pun duduk bengong, tak tahu apa. Jumpa dalam mimpi pengiktirafan Nabi SAW kepada tok guru dia. Tok guru dia pergi ziarah makam Nabi, tertidur dalam raudhah. Nabi datang kejut solat bersama-sama dengan Nabi SAW. Dan mimpi cerita. Menyebabkan orang dengar, ui. Jadi cara untuk nak tahu orang, cerita dia punya karamah. Sebenarnya itu bukan pendekatan Islam. Itu hanyalah cerita-cerita sampingan. Dan tak boleh dijadikan sebagai satu pendalilan dan hujjah untuk mengatakan si fulan ini benar kerana dia mimpi jumpa Nabi. Tak boleh. Dalil kita pada Al-Quran dan Sunnah. Dalil kita pada agama wahyu yang telah Allah dan Rasul turunkan. Kalau tidak, ramai penyangak-penyangak nanti akan mengaku. Macam saya pernah cerita dulu, mungkin boleh tanya Ustaz Fadlan, dia lebih tahulah. Di masa dia belajar di Pakistan dulu, macam mana ni orang yang duduk tepi jalan ni buruk pakaian, rambut teruk ni, apa ni yang panggil apa, serabut berserabut dengan kotor semua duduk tepi jalan, duduk orang pakat mai salam cium tangan. Orang kata ni pasal apa ni? Wali apa busuk kohong gitu. Wali busuk kohong gitu. Mana kebersihan? Sebab tu Allah sebut di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah kan. Ayat apa? 272 ingat saya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka pada orang yang selalu bertaubat dan orang yang bersih, menyucikan diri dia. Busuk kohong tu hang dah buat maksiat dah tu, menyusahkan orang. Busuk kohong. Orang timur. Orang belah-belah Terengganu Kelantan kan. Sukohong ni. Saya campur lagi bahasa mix. Okey. Jadi nak cerita ini yang digambarkan. Pasal apa orang pi dekat dia walaupun dia berpakaian dengan sedemikian rupa? Sebab dia salah tafsiran. Salah tafsiran tentang zuhud. Salah tafsiran tentang penceritaan dulu dia ni kan, baca orang semua ni, dia baca ayat orang baik semua. Orang sakit mai jumpa dia semua, dia ludah dia baik semua. Dia ni cerita dia lagu tu. Jadi sebab tu kita jumpa sebahagian juga saya guna daripada tok guru tarikat ni, mai tok guru ni dia cium habis ni bekas hayak, bekas ni apa semua cari. Mana bekas tok guru ni, bekas tok guru minum. Ni saya dapat ni serban tok guru ni. Tok guru pakai serban, tok guru ijazahkan, bagikan kepada saya serban ni. Subhanallah, serban ni dia syok. Dak pasal apa dapat serban tu, apa pasal? Apa kelebihan dia? Oh, rendam dengan Zam-Zam. Dak saya lawa. Saya kata apa pula bukan kecil hati. Dak ni dia serban. Serban biasa dapat daripada tok guru ni, hadiah ni, berkat. Apa berkat ni? Berkat kat mana? Apa konsep barakah yang kita fahamnya? Bertabaruk, adakah kita mengambil berkat daripada jubah tok guru kita? Mana ada pernah para ilmuwan, para ulama Islam yang sebenar, ulama-ulama yang tarikat sesat melencong ni, sebahagian tarikat sesat melencong ni, itu cerita lain. Tak boleh ambilkan mereka, dijadikan mereka sebagai hujah. Cerita-cerita palsu yang tak ada sandaran reference mana entah apa entah. Ini kita ambil ulama-ulama yang telah disepakati kedudukan mereka daripada zaman sahabat Nabi, tabi'in. Adakah Abu Bakar Umar lepas Abu Bakar mati ke sebelum Abu Bakar mati gunting sikit pakaian Abu Bakar? Oh ni, hang boleh ambil duit dah. Boleh ambil duit. Buat apa? Ibu duit. Bukan ibu duit lah, dia jadi berkat sikit. Ini pakaian ulama, pakaian Abu Bakar.
Sahabat Nabi tak ada seorang pun buat. Walau tahu Umar ahli syurga, Abu Bakar ahli syurga. Tapi kita pada hari ini boleh pergi ambil berkat. Dia saban tu bagi ni, pakai dia berasa lain. Yang ni masalah dia. Tapi dia pandai tak? Dia pandai. Dia berkata apa? Kuasa Allah. Dia pandai dia pergi kona kat tu. Kuasa Allah. Kita pakai ni, kita usaha aja. Ni tak boleh. Mana boleh? Kalau hal-hal sedemikian berlaku, sudah semestinya ia didahulukan, bakal dilakukan oleh generasi-generasi yang Allah sendiri muliakan. Generasi-generasi yang Nabi tunjuk dia, tubuh badan dia ahli syurga, dia ahli syurga, dia ahli syurga. Pasti orang di zaman mereka akan mengambil pakaian-pakaian mereka untuk dijadikan keberkatan. Tapi tak ada seorang pun ambil. Sebab dia faham hal ini bukan pun dibenarkan. Nak bandingkan kedudukan Nabi dengan orang-orang yang soleh, mana boleh? Nak bandingkan, tu Nabi, sahabat-sahabat buat ambil sapu badan Nabi. Yalah, Nabi cerita lain. Itu khasais, perkara yang khusus untuk Nabi. Nabi boleh bagi elok Nabi sapu mata Ali bin Abi Talib. Tapi zaman Abu Bakar, ada ke orang mai kat Abu Bakar ubat mata Abu Bakar, ludah harik mata aku? Tak ada. Kat Umar pun tak ada, Osman pun tak ada, Ali pun tak ada. Itu Nabi SAW. Kerana elok Nabi barakah. Sebab tu ulama berselisih pendapat tentang hukum tahnik bayi. Kan cara tahnik bayi Nabi SAW, Nabi kemam kurma, kunyah kurma di dalam mulut. Dibahaskan sebab Nabi SAW elok dia ada keberkatan. Tapi elok kita macam-macam dah. Ya. Tahnik ada. Tahnik seperti biasa. Kita koyak kurma tu biasa, kita masukkan dalam mulut. Cuma tahnik yang kemam, masuk gigit kurma, kunyah kurma tu, itu lebih saya boleh cenderung pada pendapat tersebut. Ini ulasan Syekh Al-Albani rahimahullah yang saya kira sangat sesuai, sebab tak dinukilkan selepas pada zaman Nabi SAW, yakni para sahabat mereka mengunyahkan kurma untuk diberikan pada anak-anak. Sebab keberkatan itu ada pada elok Nabi SAW, bukan pada elok orang lain. Wallahu a'lam. Itu antara perbincangan. Benda tu khilaf para ahli ilmu tentang hal tersebut. Cuma saya nak beritahu bagi di sini bahawasanya betapa para ilmuwan, para ulama ni sangat berhati-hati supaya takkan wujud di sana unsur-unsur syirik, unsur-unsur khurafat, unsur-unsur mengangkat, mentakdis, memuja seseorang itu manusia biasa, sama taraf para sahabat Nabi, lebih daripada para sahabat Nabi, sama taraf para Nabi. Sebab tu saya kata, kalau pada Nabi pun tak boleh buat, pada sahabat Nabi yang dijanjikan syurga pun tak boleh buat, apatah lagi pada kita hari ini. Jadi kita faham tentang konsep. Jadi karamah wali memang berlaku, cuma bagaimana itu terpulang. Ada karamah di antara yang dibahaskan oleh ulama, contoh-contohnya manfaat masa. Kita heran, contoh yang disebut Al-Imam Nawawi, karamahnya, walaupun usia dia pendek, dia mati awal 40-an tapi dia boleh tulis kitab yang sangat banyak. Macam mana dia manfaatkan masa dia? Maka para ulama membahaskan, ini adalah karamah yang Allah gunakan, yang Allah berikan kepada dia. Dia bukan syarat benda-benda yang khariqun lil adah. Khariqun lil adah ni maksud dia yang mencarikan adat. Menulis ni dia tak carikan adat biasa. Maksud mencarikan adat ni, tikam taklud kebal, boleh terbang, tiba-tiba duk tengok dia terbang, boleh jalan tahiyat. Orang kita dia kira tu. Yes, pegang api pun tak ada. Saya tak ada apa. Terbakar tangan tak ada apa. Lepas tu pegang lampu menyala. Kita pun nak pergi mendengung, lampu menyala elektrik. Ini semua kena kelentong lagu tu je. Pegang telur sikit, lagi telur tu dia sapu atas orang. Lepas tu pecah telur, keluarlah darah, kuman apa kebala lah. Mana ni? Mana hal-hal dan perkara-perkara yang seperti ini. Jadi cara kita mempercayai karamah tu lain daripada cara yang disyariatkan. Cara yang disyariatkan untuk mempercayai karamah, pertama sekali nilaian dia iman dan takwa dulu.
Sebab tu para ulama letakkan satu prinsip, dia kata idza ra'aita rajulan yatir fis sama' wa yamshi 'alal ma' wa yukhalifu as-sunnah fa'lam annahu syaitan. Kalau kamu melihat seseorang itu terbang di langit, berjalan atas hayak, tetapi perbuatan yang menyelisihi sunnah, ketahuilah dia adalah syaitan. Senang. Prinsip dia, apa amalan dia sesuai apa tidak dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah, sesuai dengan kefahaman para sahabat Nabi, praktik para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, sesuai apa tidak. Kalau tak sesuai, dia buat hebat pi lagu mana pun, dia jentik ke terbang dari jauh gitu, pum, terbalik semua. Walaupun sedemikian rupa, tetap kita tak boleh terima sekiranya dia menyelisihi Al-Quran dan juga As-Sunnah. Allahu a'lam. Ini prinsip yang kita kena tahu, kita kena faham. Seterusnya kata al-Imam Syaukani di sini lagi, fa idza kana hadha qaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nafsihi wa fi akhass qarabatihi bihi fama dhannuka bisairil amwat alladhina lam yakunu anbiya'a ma'sumin wala rusulan mursalin bal ghayatu ma 'inda ahadihim annahu fardun min afradi hadhihi al-ummah al-muhammadiyyah wa wahidun min ahli hadhihi al-millah al-islamiyyah fa huwa a'jaz wa a'jaz an yanfa'a aw yadfa'a anha darara. Sekiranya inilah merupakan perkataan Nabi pada dirinya dan pada orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat cintai, yakni kepada Fatimah yang disebutkan tadi, maka apakah kamu sangka bagi semua yang mati ini, yang mana mereka ini bukan merupakan para nabi yang maksum dan juga bukan merupakan rasul yang diutuskan. Maksud dia di sini seperti yang kita katakan tadi, kalau Nabi pun sebut, wahai Fatimah, aku tak mampu nak pastikan hang menjadi di hadapan Allah, aku tak mampu nak support hang, aku tak mampu nak di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kepada Fatimah sendiri Nabi tak mampu. Apatah lagi orang-orang mati yang lain, yang bukan maksum mereka, yang bukan mereka kaum keluarga terdekat Nabi SAW. Mampukah mereka untuk berhadapan dengan persoalan-persoalan yang bakal Allah Subhanahu Wa Taala tanyakan kepada mereka? Pasal apa hang tinggikan kubur hang? Pasal apa hang hias kubur hang bagi elok? Nampak? Okey. Kemudian bal ghayatu ma 'inda ahadihim, dan bahkan dia adalah merupakan individu daripada individu daripada kalangan umat Muhammad ini, dan salah seorang daripada agama Islam ini, dan dia sudah semestinya sangat lemah dan sangat tidak mampu untuk mendatangkan manfaat ataupun menolak daripadanya kemudaratan. Maksudnya kita orang biasa, Nabi dan Fatimah sendiri pun tak mampu memastikan manfaat dan menolak kemudaratan melainkan dengan wahyu. Apatah lagi kita pada hari ini di zaman yang wahyu telah terputus. Okey. Wa kaifa la ya'jizu an syai'in qad 'ajaza anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa akhbara bihi ummatahu kama akhbara Allah anhu wa amarahu bi an yaqula lin-nas bi annahu la yamliku li nafsihi darran wa la naf'a wa annahu la yughna an akhassi qarabatihi min Allah syai'a fa ya 'ajaba kaifa yatma'u man lahu adna nasib min 'ilmi aw aqalla hifdhin min 'irfani an yanfa'ahu aw yadurruhu fardun min afradi ummati hadha an-nabi alladhi yaqulu an nafsihi hadhihi al-maqalah wal hal annahu fard min at-tabi'in lahu al-muqtadin bi syar'ihi. Maka dia kata, dia masih lagi menjelaskan kepada kita hal yang sama. Fatimah ni ataupun seseorang, mana-mana individu ni, dia sendiri tak mampu untuk mengelakkan diri daripada sesuatu, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri telah memaklumkan umatnya apa yang telah Allah Subhanahu wa taala maklumkan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri telah diperintahkan untuk berkata bagi manusia, kepada manusia, sesungguhnya baginda sendiri tidak mampu untuk memiliki bagi diri baginda manfaat dan tidak mampu untuk menolak bagi diri baginda itu kemudaratan. Kan firman Allah
dalam surah yang ke-7 yang kita baca pada minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, 188, la amliku li nafsi naf'an wala darra. Aku tak mampu memiliki bagi diriku manfaat dan juga kemudaratan. Jadi ini Nabi sendiri yang mengatakan sedemikian. Dan juga Nabi sendiri yang mengatakan bahawasanya dia tak mampu nak support Fatimah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Fa ya ajaba. Sangat-sangat mengajaibkan bagaimana orang yang mana Allah Subhanahu Wa Taala ini, ataupun orang-orang yang kaifa yatma'a man lahu adna nasib, orang yang sangat cetek ilmu dia dan sangat-sangat rendah sedikit pengetahuan dia, an yanfa'ahu aw yadurruhu fardun min afradi ummati hadha an-nabi yaqul anna fi hadhihi maqalah. Macam mana orang dia boleh mengeluarkan perkataan-perkataan seperti kita harus meninggikan tanah perkuburan, kita harus membina binaan di atas kubur, sedangkan perkataan Nabi itu menyelisihi perkataannya. Sedangkan hang tak dijanjikan syurga, sedangkan hang bukan Nabi, sedangkan hang sendiri tak mampu mempertahankan diri hang di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua tu hang tak mampu. Tak ada kelebihan apa pun, tapi hang berani cakap apa yang menyelisihi perkataan Nabi SAW. Ni dia yang dia cuba sebut. Walhal, bahkan keadaan yang sebenar, realiti yang sebenar, dia sebenarnya ditujukan pada kita semua adalah merupakan pengikut kepada Nabi. Mengapa tiba-tiba pengikut mendahului kata-kata ketuanya, pengikut mendahului kata-kata Nabi dan Rasulnya? Nampak? Okey. Kemudian kata Imam Syaukani lagi, fahal sami'ta udhunak, adakah telinga hampa semua didengar? Dia kata ni, dia tanya, arsadakallah, moga Allah bagi petunjuk kepada hampa semua. Kita semualah yang baca kitab ni, mudah-mudahan insya-Allah. Bidhalali aqli akbar min hadha ad-dhalal alladhi waqa'a fi ubadi ahli al-qubur. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengar ada perkataan-perkataan seperti ini. Perkataan-perkataan yang disebutkan tadi, harus bina-binaan atas kubur semua. Betapa sesatnya perkataan-perkataan seperti ini, dengan kesesatan yang sangat-sangat besar yang telah tertimpa bagi orang-orang penyembah kubur. Sebagai penyembah kubur, dia berhujah, berdalilkan, kubur ni berkat, ini kubur wali, ini keramat, ini tok guru dia, ini dan sebagainya, menyebabkan mereka menghiasi kubur, membina-bina di atas kubur, mereka melazimi tanah perkuburan untuk tujuan-tujuan yang menyelisihi syarak, dengan dalil dan pengujahan yang seperti yang kita sebutkan tadi. Jadi jawapan dia adalah seperti yang dijelaskan tadi. Imam Syaukani dia bandingkan orang lah ni, orang yang mati lah ni dengan Nabi SAW. Okey. وقد أوضحنا هذا أبلغ إيضاح في رسالتنا التي سميناها الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد. Dan telah kami jelaskan benda ni dengan sebenar-benar penjelasan, penjelasan yang terang di dalam risalah kami yang kami namakan sebagai Ad-Durrun Nadid fi ikhlasi kalimat tauhid, tentang keikhlasan, ikhlasnya kalimah tauhid ni. Pentingnya kalimah tauhid ni perlu dimurnikan. Okey. Wahia mawjudatun bi aidin nas, dan ia ada di tangan manusia, ada di sekeliling manusia ni, dapat risalah ni, mereka mendapatinya. Fala syakka wala raiba anna as-sabab al-a'zam alladhi nasha'a minhu hadha al-i'tiqad fil amwat huwa ma zayyanahu syaitanu lin-nas min raf'il qubur. Dan tidak syak lagi dan tidak diragui lagi, sesungguhnya sebab yang paling besar yang menyebabkan wujudnya kepercayaan pada orang mati ni adalah kerana apa yang diindahkan oleh syaitan ke atas manusia, iaitu dengan menghiasi kubur atau mengangkat kubur. Jadi bila kubur tu ditinggikan, dimuliakan, dihiasi, dibina-binaan di atasnya, datang satu generasi yang akan datang, kubur apa ni elok dia pun cari kubur gengen tikan nama ekor dia cari kubur paling elok kali, dia nampak paling lama sekali, besar kubur tu, serun dia pun serun ni maksudnya macam meremang bulu rumah. Jadi
dia pun pergi kat kubur tu. Tapi kalau orang tengok kubur biasa, siapa nak ada tarikan apa-apa?